Hi, Assalamualaikum. Selamat datang to our webinar today. Okay, untuk pengetahuan anda, webinar hari ini merupakan webinar yang terakhir kita untuk topik ini. Okay, webinar ini dianjurkan oleh LifeChamp and dibawa khas oleh Bursa Malaysia Derivative. Webinar kita hari ini bertajuk kajian kes and analisis trend pasaran bagi FCPO oleh Encik Farhan Kamaluddin. Dan saya merupakan moderator anda untuk hari ini. Jika anda boleh mendengar suara saya, sila klik raise the hand button. Okey, saya ulang lagi sekali. Jika anda boleh mendengar suara saya dan melihat webcam dengan jelas, sila klik raise the hand button. Okey, bagus. Saya dapat tengok ramai yang angkat tangan di skrin ni ya. Terima kasih saya ucapkan. Sebelum kita bermula, ini adalah disclaimer kita. Tujuan webinar ini adalah untuk pembelajaran sahaja dan bukan untuk promosi atau membeli dan menjual mana-mana saham. Okey, tujuan webinar ini adalah untuk pembelajaran saja. Saya ulang sekali lagi. Webinar ini adalah untuk pembelajaran sahaja. Okey, profil speaker kita pada hari ini merupakan Encik Muhammad Farhan Kamaluddin, merupakan pemegang lesen wakil pasaran modal yang sah dan berkhidmat bersama syarikat broker terkemuka berpengalaman hampir 10 tahun untuk pasaran saham equities dan juga pasaran niaga hadapan futures tempatan dan global. Mendapat kelulusan STA UK and CFTE US untuk bidang analisis teknikal. Banyak menganjurkan seminar, kelas berkaitan saham dan pasaran niaga hadapan juga mempunyai algorithmic trading system sendiri bagi memudahkan proses dagangan, pelaburan lebih mudah dan konsisten. Apa yang anda akan mempelajari pada hari ini? Okey, saya akan serahkan webinar ini kepada Encik Farhan kita. Okey. Okey. Dengar? Okey, dengar. Okey, first of all, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Anissa dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak LifeChamp dan Bursa Malaysia kerana menganjurkan webinar ni. So, saya rasa sangat membantulah bagi yang nak mempelajari sedikit. Sebab siapa yang terlepas webinar pada awalnya, anda mungkin boleh ikuti webinar seterusnya mungkin next year. So, kena keep in touch dengan Bursa Marketplace atau Bursa Malaysia. Okay, so topik hari ini, sekejap ya. Sekejap ya, ada sedikit gangguan teknikal.
Nisa, can you see my slide? Saya nampak. Macam mana? Sama? Yep, betul. Okey, hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk memahami produk CPO itu sendiri. FCPO ni sebenarnya adalah Futures Crude Palm Oil. So kita akan belajar lebih mendalam spesifikasi dia dan pergerakannya. Selain itu kita akan dapat membezakan CPO ni dengan produk-produk lain lah yang berkaitan sama ada barang pengganti dia ataupun produk futures yang lain. Ketiga, anda akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan FCPO ni sendiri dan kita akan buat sedikit analisa ataupun kajian melalui sudut fundamental dan seterusnya kita akan memahami bagaimana mengenal pasti arah ataupun trend berbeza dari kita akan buat dari sudut analisis teknikal. Okey, seterusnya kita akan melihat produk-produk yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia Derivatif. Okey, sedikit berkenaan Bursa Malaysia Derivatif ni ditubuhkan sekitar 1980-an. So produk ni, Bursa Malaysia Derivatif ni dah lama ditubuhkan. Jadi FCPO merupakan antara produk yang famous bukan setakat di Malaysia. So malah untuk global lah, sebab bila mana-mana negara yang nak beli produk minyak sawit kita, mereka akan beli melalui Bursa Malaysia Derivatif. Jadi sebenarnya mereka ni lebih mengenali FCPO mungkin lebih berbanding daripada Bursa Malaysia Derivatif itu sendiri. Jadi Bursa Malaysia Derivatif ni menawarkan 3 kategori derivatif. Yang pertama komoditi derivatif, iaitu berasaskan komoditi. Yang kedua equity derivatif, berasaskan equity, biasanya indeks Bursa Malaysia contohnya FKLI. Last 2 weeks kita ada buat kajian analisa untuk FKLI. Jadi yang ketiga adalah derivatif kewangan, financial derivative, seperti bond dan interest rate dan sebagainya. So hari ini kita akan kupas lebih lanjut berkenaan komoditi derivatif ni, iaitu derivatif komoditi lah. Okey, apa tu derivatif komoditi? Derivatif komoditi. Produk derivatif komoditi ni terdiri daripada 2 kategori utama, iaitu pertanian, kita panggil agriculture, dan logam berharga, kita panggil juga precious metal. Jadi yang FCPO ni adalah di bawah kategori agriculture ataupun pertanian. Jadi selain tu, Bursa Malaysia Derivatif menawarkan produk seperti pasaran niaga hadapan emas, pasaran niaga hadapan olin sawit, FPOL, niaga hadapan sawit mentah, FUPO, niaga hadapan minyak sawit isi rong mentah, FPKO, kita panggil juga kernel oil. Option atas niaga hadapan sawit ni maksudnya dia option lah. Dan tin futures, mana futures untuk tin. Tapi yang famous dan aktif adalah FCPO ni sendiri lah. Saya dah highlight kat sini. Sampaikan tajuk tu mungkin ada silap sikit tadi. Okey, ni serba sedikit seberingkas lah. Saya dah shortlist lah dekat sini. Okey, produk FCPO ni dekat sini kita nampak ada global price benchmark for crude palm oil. Okey, so ni serba sedikit berkenaan spesifikasi produk dia. Jadi underlying asset ni adalah apa aset yang diniagakan ataupun apa yang diasaskan oleh produk ni. Maknanya apabila kita nak beli FCPO ni, produknya adalah FCPO, iaitu crude palm oil lah, minyak sawit mentah. Okey, settlement ni maksudnya bagaimana cara urus niaga tu diselesaikan ataupun diuruskan selepas kita buat pembayaran ataupun penampatan kontrak tersebut. So maknanya settlement ni adalah physical delivery. Maknanya bila kita beli suatu produk tu, kita dah bayar dan kita akan dapat physical secara teori orang kata. Okey, ketiga adalah contract size. Contract size ni adalah saiz dia 25 metric ton untuk setiap satu kontrak. Pergerakan untuk FCPO ataupun kita kata minimum tick is RM RM1. Maknanya pergerakan dia satu tick bersamaan RM25.
per kontrak. Setiap satu kontrak. Okey, masa yang didagangkan untuk FCPO ni adalah bermula pada jam 10.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Bermula sambung pada 2.30 petang dan berakhir pada 6 petang. Okey, kontrak month maknanya senarai kontrak yang terdapat di dalam Bursa Malaysia lah, yang akan ditawarkan oleh Bursa Malaysia. Kontrak month dia adalah spot month and the next 11 succeeding month. Maksudnya spot month adalah bulan semasa, 11 succeeding month adalah next 11 bulan dan alternate month adalah up to 36 months forward. So maknanya kita ada kontrak yang sangat panjang lah. So kita ada pelbagai pilihan. Tapi yang aktif adalah kontrak-kontrak yang dekat dengan bulan semasa tu lah. Okey, untuk margin FCPO, permulaan kita boleh kata Bursa Malaysia telah tetapkan sebanyak 3,000 untuk satu kontrak. Maknanya kita ada minimum RM3,000 kita boleh beli satu kontrak FCPO. Okey, ini secara detail spesifikasi kontrak FCPO. Saya ambil di Bursa Malaysia, laman web Bursa Malaysia. So anda boleh layari laman web Bursa Malaysia dan pergi ke kategori derivatif, anda boleh nampak FCPO kontrak ni secara details. Sebab dia ada kontrak code, dia ada lebih detail lah, underlying instrument. So bagaimana setiap kontrak tu diselaraskan dari segi kualiti, kuantiti dan tempat yang untuk dihantar. Maksudnya dekat sini ada deliverable unit, final trading day, bila dia akan berpindah bulan dan sebagainya. So dekat sini saya bagi tahu sikit. Okey, dia ada final trading day dan maturity date. So maknanya setiap kontrak yang kita beli, kontrak tersebut akan expired ataupun matured dekat pada setiap 15 hari bulan. Maknanya kontrak expired at noon on the 15. So maknanya pada keesokan harinya 16 hari bulan setiap bulan, kontrak yang sedia ada yang kita trade ni dia akan berpindah bulan. Maksudnya sekarang kita trade yang kontrak paling aktif adalah bulan Januari. So pada 16 hari bulan November kita akan berpindah kepada kontrak Februari. So setiap kontrak yang daripada spot month akan pindah ke next month. Sebagai contoh, sekarang spot month adalah November. So bila 16 hari bulan November kita akan berpindah kontrak pada Disember. So setiap produk futures dia ada spesifikasi kontrak yang lebih kurang sama, mungkin berbeza kualiti dan sebagainya, tapi ada kriteria yang seperti inilah. Dia ada kontrak month, dia ada trading hours, dia ada kualiti dia ada size kontrak tersebut dan sebagainya. Selain tu yang penting biasanya trading hours, pergerakan dia RM1 setiap RM25 lah. Maknanya setiap satu tick ataupun satu bit kenaikan dia adalah RM25. Okay, next kita terus ke status patuh syariah. Ramai yang bertanya lah sebab mungkin ada yang trade crude oil dan sebagainya, apa status syariah bagi FCPO. Memandangkan FCPO ni produk yang paling hot dekat Malaysia untuk futures. Jadi untuk futures dan local produk. Jadi disebabkan ia adalah patuh syariah, sebab tu dia menjadi tumpuan dan minat untuk trader-trader, especially yang Muslim. Sebab untuk FKLI yang last 2 week saya tak cerita, saya tak masukkan status patuh syariah ni, dan FKLI memang tidak patuh syariah, not permissible. So untuk yang FCPO, saya ambil daripada resolution yang terbaru, Resolution of the Securities Commission Sharia Advisory Council, second editionnya. Yang ni dibagi tahu as 11 meeting on 26 November 1997. The SAC resolved that the futures contract on crude palm oil is permissible. So it is accordance with Sharia principle. So maknanya dia patuh Sharia. Dia hukum dia kalau tak silap saya harus untuk kontrak crude palm oil ni, sebab dia ada delivery physical delivery punya produk. Okay, so tak ada ragu-ragu yang kita nak trade FCPO ni, so dia syariah dan anda boleh bermula dengan segera.
Okey, seterusnya adalah senarai kontrak FCPO. Okey, dekat sini saya ambil contoh. FCPO ni last week kalau tak silap slide ni saya buat. So ni kontrak last week. So abaikan yang harga tu. Tapi kita nak tengok kontrak yang bermula daripada November, Disember, Januari, Februari, March, April, Mei 2020. So jadi 2021, 2022 macam tadi lah. Dia kata ada 11 succeeding month dan next 36 months afterwards lah. So yang ni kita akan tengok yang top 3 lah. Normally top 3 atau top 4 kalau mana yang trade outright untuk FCPO. So yang trade spread mungkin dia akan tengok different month yang mungkin jauh sikit. Sebab tu kita still nampak ada volume dan sebagainya. So ada tujuan-tujuan dia kenapa dia letak contract month tu banyak untuk hedging dan sebagainya. Jadi yang hari ni kita akan tengok bagaimana nak identify yang kontrak yang bulan yang aktif. Anda boleh tahu kontrak month yang ataupun bulan untuk kontrak tersebut yang aktif adalah melalui dengan kita lihat dari segi volume. Sekejap ya. Okey, bila anda lihat bila anda lihat di slide ni, okey, anda nampak Januari saya highlight kat sini. So color kuning ni. Okey, macam mana kita nak tahu kontrak bulan tersebut aktif adalah satu cara dengan kita lihat volume dia lah. Terutama volume lah sebab di mana volume yang paling banyak tu lah yang aktif. Sama juga dengan saham lah kan. So mana yang paling banyak volume, top volume tu dia paling aktif dan paling banyak diniagakan. So kat sini kita nampak kontrak Januari ni adalah paling tinggi. Ada 27,566 kontrak diniagakan. Selain tu kita boleh tengok juga open interest. Open interest ni adalah kontrak yang dipegang oleh seseorang yang trade lah, trader ataupun pembeli kontrak ni ataupun penjual. So maknanya dia hold position tu sebanyak 71,137 kontrak. So the next month Februari kurang sikit lah 10,000. Tapi bila tarikh maturity tu semakin dekat, maknanya sekarang dalam 7 hari bulan. So biasanya 10, 11 dekat ke 15 hari bulan nak expire tu, dia akan volume akan start meningkat pada bulan seterusnya. Jadi akan nampak perbezaan harga dan kuantiti ni lah. Sama ada volume dan open interest ni akan berpindah ke bulan seterusnya. Jadi apabila kita masuk ke next month, maknanya bulan November ni akan expired, akan hilang lah. Jadi kita tak dibenarkan untuk trader yang seperti retailer macam kita lah, trader yang bukan nak beli minyak sawit secara fizikal ataupun jual dan kita tak pegang kontrak yang spot money. Normally broker akan larang lah, especially untuk beli kontrak yang spot money. Minimum is paling dekat pun kita akan pegang second month. So before maturity kita akan advise client untuk close position untuk yang second month. Okey, seterusnya kita ke Okey, seterusnya saya ke cara macam mana kita nak trade ataupun buat transaksi. Okey, kelebihan FCPO ni juga adalah ramai orang suka sebab berbanding saham, sebab dia two-way market. Kita panggil dia pasaran dua hala sebab bila kita menjangkakan harga naik, kita boleh beli saham tu ataupun kita boleh beli FCPO ni pada harga rendah, kita akan jual yang pada harga yang tinggi lah. Secara teori dia buy low sell high. So macam kita jangka harga naik, kita akan beli harga rendah dan kita akan jual pada harga yang tinggi. Jadi dekat sini saya bagi contoh pengiraan kita beli harga rendah dan kita jual harga yang tinggi. Okey, lagi satu untuk terms futures ni, kita tak boleh panggil kita beli dan jual, tapi biasanya orang akan trade, dia akan panggil long ataupun short sebab ni terms untuk futures lah. So untuk FCPO sama juga, so kita akan long CPO ni, maknanya kita belilah. Dia orang yang sebelum ni pernah trade saham, dia akan rasa macam lain sikit lah sebab kita nak trade nak long ke nak buy kan. So sama je sebenarnya, cuma
make sure kena tahu lah long tu betul memang maksud dia buy. Jadi dekat sini saya bagi contoh pengiraan dia. Bila saya beli ataupun long dengan jangkaan harga tu akan naik, jadi saya akan beli pada harga rendah dan jual pada harga yang tinggi. So dekat sini anda akan nampak saya tandakan sekejap. Okey, anda nampak dekat sini saya tandakan. Okey, saya beli pada harga, saya beli long ataupun long satu kontrak FCPO, kita panggil kontrak ataupun lot FCPO pada harga 2132 kat sini lah. So bila dia break, kita panggil ni downtrend line. So bila dia break downtrend line, kita beli satu kontrak ataupun satu lot FCPO pada harga 2132. RM2132 lah harga FCPO pada masa tu. Jadi entry ni apabila harga pecah downtrend line ni pada 30 hari bulan 9 2019 jam 5.50. Maknanya nak dekat market nak dekat tutup 10 minit ni saya nak beli kat sini. Jadi chart yang saya gunakan adalah chart 5 minit. Dekat sini ada chart 5 minit. Okey. So bila saya beli kat sini, saya akan pegang position sebab saya masuk pun dah dekat close. Jadi andai kata saya pegang position ni sampai dia naik. So the next day 10.30 dia open market, dia naik lagi. So bila dia trigger break uptrend line ni, saya ambil keputusan untuk jual. Jadi bila saya jual tu ataupun short FCPO tu untuk tutup position tu. Maknanya saya akan tutup satu kontrak tadi FCPO pada harga 2165 pada 1 hari bulan 10 2019 tengah hari 12.5 minit. Okey, sorry tadi yang tak nampak okey, sekarang kita nampak saya beli pada harga 2132 tadi. Bila dia naik, so saya akan ambil keputusan untuk jual bila dia pecah ataupun break uptrend line ni. So maknanya dia dah break dan saya akan jual ataupun short position ni untuk tutup position. Jadi saya jual satu lot ataupun satu kontrak FCPO pada harga 2165 pada 1 bulan 10 2019 pada jam 12 tengah hari. Maknanya saya overnight ataupun saya hold satu hari, beli pada 30 hari bulan dan jual pada 1 hari bulan. Perbezaan harga adalah 2165 harga dia tadi, 2165 untuk saya jual dan saya tolak dengan harga saya beli. Perbezaan dia adalah 33 mata. So maknanya setiap satu mata tadi ada RM25. Jadi 33 mata ni saya darab dengan RM25. So maka saya akan dapat RM825 untuk satu lot position ni. So maknanya kalau saya masuk 2 lot saya kena kali 2 lah. Masuk 3 lot dan kali 3. Jadi entry ni adalah bergantung kepada strategi dan setup masing-masing lah. Sebab yang ni saya guna support resistance ataupun trendline punya setup. So anda akan nampak dalam masa 5 minit pergerakan dia boleh naik satu hari, maksudnya kurang setengah hari lah sebab masuk nak tutup dan tutup pada tengah hari esoknya saya dah boleh gain 33 mata RM825 dengan modal 3,000 tadilah. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, ini yang dikatakan pasaran dua hala. Maknanya apabila saya menjangkakan harga akan turun, saya boleh sell position tu. Maksudnya saya boleh sell dulu, sell at high, buy at low lah. So maknanya saya jual pada harga yang tinggi, saya akan beli balik pada harga yang rendah. So untuk saham, kita nampak bukanlah kelemahan. Maksudnya saham kita tak boleh sell dulu dan buy kemudian untuk saham tu. Kalau kita tak ada pegang saham tu lah. Sebab yang sekarang dibenarkan adalah IDSS. Tapi pun setakat ni tak patut syariah. Dan saya rasa FCPO ni lebih senang lah. So anda boleh hold position sebab IDSS ada limitation. So anda tak boleh
nak hold position IDSS tu overnight. So anda kena close intraday. Jadi untuk FCPO ataupun futures ni kita boleh hold position tu. So untuk pengiraan jual pada harga tinggi, beli pada harga rendah, saya bagi contoh kat sini sama juga. Bila dia break uptrend line ni, so dia sebenarnya major trend dia adalah downtrend sebab tu dia naik sikit, dan dia break downtrend trend line ni, so dia ada signal sell. So saya masuk posisi jual ataupun short pada harga 2147. Dan entry apabila harga pecah garisan support ni. So maknanya ni support line, so dia break dan saya akan masuk. So sama juga setup saya gunakan adalah support resistance untuk line support resistance ataupun trend line. Jadi pada 27 bulan 9 2019 pada jam 5.30 petang pun nak habis market saya masuk. So saya memang jangkakan saya akan overnight. So saya sell di sini. Bila dia turun pada esok harinya, saya tutup position. So maknanya kalau kita sell, kita perlu buy lah. Macam kita buy, kita perlu sell untuk close position tu, untuk tutup position. So saya tutup posisi, perlu beli ataupun long satu kontrak tadi pada harga 2125 next day. Sorry, yang ni 27 bulan sebab ni weekend lah, 28-29 cuti. Jadi saya akan beli semula pada hari Isnin 30 hari bulan 9 jam 3 petang. So maknanya masuk petang Jumaat, saya akan jual pada petang hari Isnin. Jadi perbezaan harga adalah RM2147. Saya tolak dengan 2125. So maka perbezaan dia adalah 22 mata. Jadi 22 mata ni kita darab dengan 25 bersamaan dengan RM550. Maksudnya perbezaan tadi, so maknanya keuntungan saya pada posisi tersebut adalah RM550 untuk satu lot. So kalau dua lot anda masuk, so anda kali dua lah sebab dua position kan. So saya masuk satu position, saya akan untung RM500.5. Ni hanya ilustrasi, bukannya buy call. So ni cara, so nak belajar detail nanti kita boleh, anda boleh hubungi saya ke macam mana dan kita akan ajar lebih detail. Okay, sekejap Okay, so kita dah tahu macam mana kira jual dan beli dan jual. Kita dah tahu pasaran dua hala dan bagaimana kiraan dibuat untuk FCPO ni. So setiap produk tu dia berbeza lah. So macam FKLI setiap satu tick ataupun satu bit adalah RM50. Jadi kalau anda trade gold, anda trade crude oil, anda trade platinum dan sebagainya, so perbezaan tu adalah setiap kontrak tu ada dia punya spesifikasi dia macam tadi saya terangkan. So anda kena tengok berapa margin dia, berapa tick pergerakan dia dan berapa ringgit setiap tick tu. Okey, seterusnya saya terangkan sedikit berkenaan tujuan dan fungsi utama dagangan FCPO ni. Okey, sebenarnya dagangan CPO ni mempunyai faktor utama iaitu faktor musim atau kita panggil seasonal yang membuatkan ia lebih mudah dijangka ataupun kita mudah nak baca pergerakan tu selain faktor permintaan dan penawaran. Secara teorinya dia adalah bergantung pada faktor permintaan dan penawaran yang untuk menggerakkan harga FCPO ni. Maknanya apabila demand lebih tinggi daripada supply, so maknanya permintaan lebih daripada penawaran, maka harga akan meningkat. Sama juga bila penawaran melebihi permintaan, so harga akan turun. Secara teori ataupun pergerakan yang memang asasnya adalah mengikut permintaan dan penawaran. Jadi faktor yang saya katakan seasonal ni adalah sesuatu faktor yang kita boleh jangkakan secara, orang kata sebab kita tahu faktor cuaca di negara Malaysia selaku pengeluar minyak sawit mentah yang terbesar antara selain Indonesia lah. Maknanya kita dengan Indonesia pun berjiran. Jadi faktor season ni adalah ataupun musim ni, cuaca dan sebagainya adalah sama lebih kurang. Jadi sebab tu kita boleh predict ataupun kita boleh jangka pergerakan CPO ni bukan menggunakan kaedah cuaca, cuma kita boleh menjangkakan lah pergerakan tu. Sebab kita rasa okey, ni akhir tahun musim hujan ataupun kita ada fenomena La Nina dan sebagainya. So kita boleh jangkakan okey, buah akan kurang dan sebagainya. Jadi bila kita tahu supply tu kurang, permintaan tu kekal sama. So maknanya
ia akan membuatkan harga tu naik. So jangkaan yang tu kita akan boleh buat lah. Selain kita tahu jadual pengeluaran buah sawit untuk fresh buah sawit untuk ladang lah. Okey. So kedua adalah dagangan CPO ni bertujuan untuk memudahkan urusan pembeli dan penjual minyak sawit supaya dapat membeli dan menjual dengan kualiti dan tempoh masa yang ditetapkan dengan efisien tanpa ada masalah. Maksudnya ini tujuan asasnya dibuat dagangan FCPO ni sebab kita nak memudahkan urusan beli. Maksudnya saya tak perlu, contohnya saya syarikat pengeluar minyak, Sime Darby, FGV dan sebagainya. Saya ada ladang sawit dan saya nak jual FCPO. Saya tak perlu cari buyer. Siapa nak beli minyak sawit saya nak tetapkan harga dan sebagainya. Jadi kita akan buat sebab tu Bursa membuat Bursa Malaysia Derivative ni ditubuhkan supaya dia dapat mengumpulkan pembeli dan penjual ni untuk kita offset. Maksudnya kita akan menemukan buyer dengan seller, pembeli dan penjual untuk ditemukan lah. So maknanya satu pihak nak jual, satu pihak nak beli. So offset kontrak tu, siapa yang nak beli, siapa yang nak jual. So Bursa Malaysia akan tetapkan siapa yang memiliki kontrak tersebut untuk diselesaikan lah. Jadi tak ada masalah. So maknanya pengeluar perlu sediakan kuantiti dan kualiti pada masa yang ditetapkan. Pembeli pun nak beli dengan kuantiti yang sama pada masa yang sama ditetapkan juga. So tak ada masalah lah. Okey, ketiga, selain tujuan utama ni, kita boleh kata ia boleh mengawal sejumlah besar aset dengan menggunakan modal yang kecil. Dan ini menjadikan fungsi leverage tu wujud. Maknanya bila anda ada modal yang kecil, anda boleh memiliki nilai ataupun contract size yang besar, value dia. Jadi anda tak perlu keluarkan modal yang banyak lah. So maknanya anda ada 3,000, anda boleh beli satu kontrak FCPO yang bernilai. So macam mana anda nak kira nilai dia, anda boleh ambil harga semasa FCPO, contohnya RM2,500 harga FCPO. So anda boleh darabkan dengan 25. So anda akan dapat nilai dia lebih kurang 70,000, 80,000 untuk 25 tan metrik minyak sawit. Jadi modal 3,000 beli satu kontrak yang bernilai 70,000, 80,000 punya value should be kita kata, that's why yang tu kita kata leverage. Maknanya dengan modal kecil anda boleh beli suatu kontrak yang besar. So kalau macam anda beli saham sebagai contoh, anda beli 100,000 punya nilai saham, RM1 beli 100,000 unit, so anda akan beli 100,000 punya value dan anda perlu membayar 100,000. Tapi untuk dagangan FCPO, anda boleh beli satu kontrak yang bernilai 70,000 tapi dengan modal 3,000. So dekat sini wujudnya fungsi leverage tu. Jadi semakin kecil leverage tu, semakin efisien lah penggunaan modal kita. So dari segi teorinya, tapi dia akan terbalik lah jika anda salah position dan sebagainya. So dia bergantung pada yang tu, kelebihan dan kekurangan jugalah untuk fungsi leverage ni. Jadi seterusnya dia memberikan pulangan yang tinggi ke atas modal kerana pasaran CPO ni adalah dua hala, di mana kita boleh buat keuntungan jika pasaran naik ataupun turun. So maknanya apabila dia menemukan pembeli dan penjual, maka seorang pembeli dia boleh membeli dengan kuantiti yang banyak. So dia akan mewujudkan demand ataupun permintaan. Dan seterusnya sama juga dengan penjual. Apabila penjual nak menjual, production dia banyak pada bulan ni, so dia boleh menjual dekat market, dia boleh jual. So bila dia mewujudkan supply ataupun penawaran yang banyak, maka dia boleh menurunkan harga tersebut lah. So bila orang nampak banyaknya harga, banyaknya pengeluaran, production dan sebagainya, dia tak akan beli pada waktu tu. Bila dia tak beli, maknanya demand kurang. So supply tu banyak, dia menyebabkan harga CPO tu jatuh. Okey, seterusnya adalah selain itu profesional tahu cara memanfaatkan produk ni dan menggunakan strategi lindung nilai ataupun hedging bagi mengawal risiko kerugian ke atas penawaran dan permintaan. Juga kesan pergerakan harga bagi minyak sawit tadilah. So maknanya hanya profesional tahu, sebenarnya kita pun boleh belajar untuk tahu macam mana kita nak gunakan produk ni untuk kita jana keuntungan ataupun boleh membuat profit lah dekat trading CPO ni. So profesional tahu cara memanfaatkan ni. Profesional ni terdiri daripada arbitrager, hedgers dan local participant dan sebagainya sebab mereka tahu macam mana nak
trade, nak menjangkakan harga ni naik dan turun. So sama juga seperti kita, cuma strategi yang membezakan kita dengan profesional ni. Okey, seterusnya saya ke kalender FCPO. So mungkin ramai yang dah trade dan mungkin ada yang belum trade. So ini antara data-data yang kita panggil macam saham kita ada fundamental, kita ada quarter report dan sebagainya. So untuk FCPO ni dia ada data-data dia juga yang kita nak analyze, nak kaji. Sebab kita based on demand and supply. So kita nak tengok apakah data untuk permintaan, untuk penawaran. Jadi antara yang famous dekat sini, saya bukan famous lah, maksudnya antara data-data yang kita akan kaji biasanya dari segi demand and supply. Demand and supply. So maknanya permintaan tu akan dikeluarkan oleh ITS, SGS dengan MSPEC. Biasanya dia akan keluarkan data ekspor. Setiap dia akan umumkan setiap 10, 15 hari bulan, 20 hari bulan dan 25 hari bulan dan hujung bulan. So maknanya setiap hari ni dia akan, setiap hari-hari yang tarikh yang saya tetapkan tu dia ada keluarkan data-data ni. Biasanya lambat sikit lah sebab mana yang subscribe yang web berbayar dan sebagainya dia akan dapat real time lah. So maknanya bila once data tu keluar dia akan dapat terus. So data-data ni kita akan kumpulkan, kita akan tengok ekspor tu meningkat ataupun menurun. So jika ekspor data tu meningkat maknanya permintaan tu banyak lah. So kita ekspor keluar tu banyak. ITS macam Intertek, Surveyor ni semua dia adalah port-port lah. Maknanya dia ada buat survey untuk setiap ekspor data tu. Okey, untuk supply ataupun penawaran, data pula dikeluarkan oleh MPOA, Malaysian Palm Oil Association, yang diumumkan pada setiap 20 hari bulan dan hujung bulan. So yang ni dikeluarkan data supply ataupun penawaran, iaitu production lah. Kita maknanya boleh kata production lah sebab dia MPOA keluarkan. So setiap 20 hari bulan dan hujung bulan. Okey, selain tu data pengeluaran, production, juga dikeluarkan oleh SP POMA ni pada setiap 5 hari bulan. Yang ni biasanya kita akan dapat lambat sikit lah, 2-3 hari bekerja selepas tarikh 5 hari bulan ni lah. Okey, selain tu data rasmi daripada MPOB juga akan diumumkan pada setiap 10 hari bulan. So macam yang ni akan datang lah, kita akan tengok data rasmi daripada MPOB. Dia compile semua data untuk apa ni, untuk sawit dekat Malaysia ni, ekspor, pengeluaran, OER dan sebagainya pada setiap 10 hari bulan untuk bulan sebelumnya. Maknanya 10 hari bulan November ni dia akan keluarkan data bagi bulan Oktober. Apakah data-data pengeluaran tersebut, minyak sawit tersebut. Ia berkaitan dengan data pengeluaran, inventory, import dan export. So dia compile semua data tu lah. So data survey ni pula adalah data biasanya dikeluarkan oleh CIMB. So CIMB ada buat data survey ni. Dan selain tu kita tengok adalah Bloomberg dan Reuters yang akan diumumkan sebelum data rasmi dikeluarkan lah. Maknanya dia buat data survey ni tak confirm lah. So dia just buat anggaran based on apa yang data dia ada, dia collect dan dia compile. So dia Bloomberg dan CIMB ni biasanya dia akan umumkan lah berapa data seperti sama yang MPOB keluarkan. So dia akan keluarkan dulu andaian dia lah, jangkaan dia. So next baru MPOB akan keluarkan yang sebenar punya data. Okey, kat sini saya senaraikan lah contoh data. Yang sebelah kanan ni adalah gambar apa ni? Contoh saya ambil daripada DH Financial Daily. So daily tu dia akan keluarkan lah data-data ni. Every 10 days, shipment, 15 days. So kita boleh tengok kat dalam DH Daily. Mana yang kongsikan DH Daily tu anda boleh cari bahagian ni. Dia dekat akhir punya apa ni, page. Okay, so yang tadi kita tengok SP POMA ni dia apa ni, keluarkan data tu. Ni contoh data lah, maknanya bukan data yang terbaru lah. So 1 hingga 25 Oktober versus 1 25 September. Maknanya bulan ni dia compare dengan bulan lepas. So bulan Oktober dia compare dengan bulan September. So kita akan tengok perbezaan dia lah. Dia punya yield, OER dan production. OER ni oil extraction rate. So maknanya dia less lah. Maknanya kadang-kadang ada buah tu bila dia berkualiti dia akan menghasilkan oil yang banyak. Jadi bila dia kurang penghasilan dia, then dia punya apa ni, kita dapat extract sikit lah minyak dia. Okey, SGS tadi, ni data export yang kita nak tengok. So SGS melaporkan data export 1 hingga 10
So dia ada MSpec, dia melaporkan data export 1 hingga 10 September, sama jugalah. So dia ada 3 surveyor ni yang akan buat data apa ni, export. Jadi kita akan tengok dia compare dengan last month, sama ada dia down ataupun dia down ataupun dia up lah. So maknanya bila export ni meningkat, permintaan tu meningkat lah. Jadi harga akan naik. So untuk bulan September, kita nampak sini bulan September kan. So maknanya bulan September, kalau tak silap saya, market down. So CPO down. Jadi sebab itulah, sebab export pun down lah compare dengan bulan sebelumnya. Okay, untuk MPOA, dia keluarkan 1 hingga 20 hari bulan. Peninsula Malaysia, dia ada keluarkan Sabah, production dia, Sarawak dan Malaysia berapa. MPOB akan keluarkan data macam ni, September 2019, stok berapa juta, metric ton, production berapa juta dan export berapa juta. So data-data ni kita akan compile lah untuk tengok direction. Yang ni kita boleh kata dari segi fundamental lah, bagaimana data ni dapat bantu kita, tapi dia agak lambat, jadi harga biasanya dia dah bergerak dulu. So that's why mana-mana trader ataupun normally kita akan tengok dari segi bacaan technical analysis lah, ataupun cuaca tadi. So dia ada season, jadi kita dah boleh agak season mana yang dia akan bullish dan bearish. Okay, ini sorry, tadi saya dah cerita pasal hedging tu. Saya just bagi contoh kat sini. So penghilang minyak sawit, contoh situasi, dua situasi antara situasi yang orang kata profesional tadi lah, dia akan buat. Okay, apa yang diorang buat adalah hedging. So strategi ni paling mudah difahami untuk konsep pembeli dan penjual minyak sawit ni. Maknanya okay, contoh saya bagi kat sini adalah penghilang minyak sawit. Dia memerlukan minyak sawit mentah untuk diproses jadi minyak masak. So maknanya saya nak beli minyak tu, saya nak proses jadi minyak masak pada bulan Disember. Sekarang bulan, andai kata sekarang bulan Oktober lah. Okay, sekarang bulan Oktober, saya nak proses minyak masak dibuat pada bulan Disember. Okay, jadi saya sebagai penghilang ni, saya dah tahu lah harga tu akan naik hujung tahun sebab production makin berkurang bila start bulan 9 ke bulan Februari macam tu. Sebab dia musim melawas dan cuaca waktu tu memang kurang baik lah, biasanya hujan dan sebagainya. Jadi kita tahu bila production ni kurang, harga akan meningkat. Jadi saya tak boleh beli minyak sawit tu sekarang, saya akan beli bulan Disember. So apa yang saya boleh buat kat sini, saya beli kontrak FCPO tu sekarang. So maknanya harga sekarang adalah 2,200. Saya menjangkakan harga akan naik pada bulan Disember 2,500. Jadi saya beli harga CPO tu sekarang pada 2,200. Maknanya saya beli kontrak FCPO di Bursa Malaysia Derivative dalam market tadi. Saya beli kontrak tu sekarang 2,200. Jadi bila tiba bulan November, harga minyak sawit mentah tu naik ke 2,500 berbanding 2,200 yang saya beli pada bulan Oktober tadi. Jadi apa yang berlaku pada bulan Disember, saya terpaksa beli fizikal tadi 2,500 sebab saya nak proses minyak sawit mentah tadi pada bulan Disember. Jadi bila sampai bulan Disember, saya terpaksa beli fizikal tu untuk saya proses pada bulan Disember tu. Jadi saya akan, secara on paper dia akan rugilah sebab harga dah naik kan. Pasal lah itu beli bulan 10 kan harga 2,200 je. Sekarang 2,500, kita dah rugi RM300 setiap tan, setiap kontrak. Jadi bila dia terpaksa beli tu, fizikal tu rugi. So, tapi dia ada beli satu kontrak futures dan dia akan jual kontrak tu pada harga 2,500. Maknanya, on paper sebenarnya dia tak rugi pun. So, dia offset balik position dia. Jadi, bila dia jual kontrak FCPO tadi, dia untung RM300 untuk satu kontrak dan dia offset balik dengan dia rugi fizikal yang dia terpaksa beli RM2,500 tu. So, yang ni kita panggil hedging. So, secara teorinya kita tak nampak dia untung dia rugi, sebab tu dia panggil strategi lindung nilai. Jadi biasanya profesional lah, maksudnya penjual dan pembeli minyak sawit akan buat kaedah ni untuk mengurangkan risk tadi, untuk sebab dia orang keluarkan minyak sawit dan yang membeli minyak sawit. So bila harga naik dan turun ni, mereka perlu kawal harga tu supaya mereka tak rugi lah. Okey, seterusnya
saya buat sedikit analisis pergerakan ni melalui fundamental punya aspek ataupun analisa fundamental. So putaran maksudnya cycle untuk pengeluaran minyak sawit dekat Malaysia ni kita dah boleh jangka sebab biasanya tahun ke tahun dia samalah. Mungkin data ni lama sebab saya belum compile yang baru. Tapi saya dah tengok secara kasarnya adalah sama. So maknanya yang ni confirm samalah sebab penawaran yang mengikut data yang lepas. Jadi dekat sini saya dah asingkan. Maksudnya penawaran tu meningkat biasanya dalam bulan Mac ke bulan Ogos. So maknanya setiap tahun, contoh 2015, Mac ke Ogos, penawaran tu akan meningkat. Sama juga dengan 2016, bulan Mac sampai bulan Ogos pun sama. Bulan Mac 2017 ke Ogos pun sama. Jadi penawaran berkurang pula adalah bermula pada September ke Februari. Jadi dia terbagi kepada dua, orang kata apa? Dua section lah. Maknanya satu penawaran yang meningkat, satu penawaran yang berkurang. So in the middle tu dia akan ada perbezaan yang tak ketara lah. Dia ada yang waktu dia mungkin peak. So macam September, bila buah start berkurang tapi dia baru nak start. So dia akan crucial bila dia dah menuju ke Disember, Januari dan Februari. So dekat sini saya dah asingkan dia punya perbezaan ni lah. Okay, ini contoh dalam bentuk chart lah. Kita just nak tengok macam mana fungsi apa benda yang saya senaraikan ni. So anda boleh kaji sendiri. Dia taklah kata secara relatif dia nampak perbezaan tu dalam chart. Okay, so macam ni kan. Saya buat daripada bulan September 2015 ke Februari 2016. Di mana September ke Februari penawaran tu akan berkurang. Jadi harga akan meningkat. Okay, so dekat sini anda nampak September 2015 hingga Februari 2016 penawaran tu berkurang, so harga CPO pada masa tu meningkat. Jadi sama juga dengan apabila dia berubah arah bila pada bulan Februari ataupun Mac ke bulan Ogos tadi, harga penawaran dia bertambah, so maknanya produk tu banyak ataupun pengeluaran minyak sawit tu banyak. So bila dia banyak, permintaan dia mungkin sama tapi dia akan berkurang lah. Maknanya kalau anda tengok dekat sini penawaran berkurang tu tapi kalau harga still jatuh, maknanya mungkin demand tu agak teruk lah. So dia akan still boleh down. So kita tak kata setiap September kita akan buy lah. So kita kena buat analisis lain lah. Tapi secara rekod kita dah compile benda ni agak lama. So seasonal masih sama. Jadi penawaran dan penawaran meningkat dan berkurang ni masih sama lagi lah sampai ke hari ni. Okay, yang ni saya ambil daripada Bloomberg tapi yang ni data lama lah. Saya share sikit lah. So, jadi bulan ni 2013 lah kita tengok bermula dengan bear. So kita tengok kat bawah tu dia ada date dia. Warna putih, warna purple, warna merah ni kan. So kita tengok 28 bulan 2 Februari dia start bear sampai 30 hari bulan 8. So maknanya Februari ke bulan Ogos dia drop. Production maknanya meningkat lah kan waktu ni. Selepas bulan Februari. So bila masuk bulan September sampai bulan Februari dia akan bermula dengan bull balik. So maknanya harga naik. Sebab production berkurang. Jadi bila anda tengok dekat sini sampai tahun 2016 tadilah saya compile. Sampai 2016 pattern dia sama je. Cuma ialah harga tu berbeza banyak lah secara orang kata pergerakan harga tu banyak berbeza tapi dari segi signifikan pergerakan dia dengan penawaran dan permintaan tu hampir sama lah. Ni dalam bentuk heat map. Kita panggil heat map lah. So dekat siapa yang ada Bloomberg tu dekat subscribe Bloomberg so dia boleh tengok benda ni lah. So data ni kita ambil daripada HQ. Jadi okay, anda akan nampak dekat sini sama juga macam tadi. Apa yang saya nak tunjuk, yang saya highlight warna kuning tu. Dia start daripada tahun 2000 sampai 2015.
15, 14, 13. 2005. So secara ni daripada ni 10 tahun yang lalu lah, memang lama lah. So sampai 2015 kita nampak setiap perubahan berbeza setiap perubahan bulan tu kita nampak untuk setiap tahun. So maknanya yang saya highlight ni adalah pada setiap tahun dan pada bulan 10, 11 dan 12 bersambung dengan permulaan tahun 1 dan 2. So kita nampak kebanyakan hijau. So maknanya harga waktu tu naik lah. Historical bullish month. So maknanya kita tahu lah setiap bulan 10 maknanya kita akan fokus pada long ataupun beli pada harga rendah, sell ataupun jual pada harga tinggi seperti yang berlaku sekarang lah. So kita nampak CPO naik banyak kan. So orang yang tak trade CPO sebelum ni mungkin bila dia tengok ni dia tahulah nak beli saham yang berkaitan plantation tu bila. Sebab apa yang anda nampak dekat sini trend dia sama. Maknanya 10 tahun lepas trend tu sama sampai sekarang. Jadi at least anda ada idea macam mana nak menjangkakan harga CPO ni dan buat strategi yang sesuai mengikut jangkaan pergerakan harga tu tersebut lah. Okey, selain tu faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak sawit mentah. So yang ni saya dah shortlist. Antara pergerakan ni tadi macam tadi adalah cuaca ataupun musim, El Nino, La Nina dan sebagainya. Kemarau, jerbu dan sebagainya lah. So maknanya dia akan sama setiap tahun setakat ni. Kedua adalah pergerakan mata wang ringgit USD up ataupun USD down, ringgit mengukuh ataupun melemah, ekonomi negara, inflasi atau deflasi, polisi negara. Macam sekarang kita ada isu ban daripada Europe country dan India dan sebagainya. So maknanya selain tu kita ada polisi negara dari segi kuota ataupun duty export import kan. So yang tu akan main peranan juga. Seterusnya adalah barang pengganti, substitute produk macam minyak soybean oil. Kita juga adalah selain tu faktor-faktor yang menggerakkan harga ni adalah pengeluaran minyak sawit tadilah, jumlah import dan ekspor, dan seterusnya adalah pasaran global, persaingan daripada negara-negara pengeluar lain. So sekarang Indonesia antara pengeluar terbesar, jadi dia sedikit sebanyak dia akan menjejaskan kita punya pengeluaran dan permintaan sebagainya. Okey, kat sini saya senaraikan sebenarnya panjang juga lah. Jadi sama juga faktor cuaca dan musim bagi negara Malaysia yang mengeluarkan minyak sawit pada setiap tahun. Macam tahun ni, okey, apa yang saya senaraikan kat sini adalah faktor yang mempengaruhi trend pada tahun ni dan mungkin akan bersambung pada tahun depan. So apa yang saya buat analisis ni daripada last year sampai next year jangkaan saya. Okey, so apa yang kita nampak dari segi faktor cuaca ni, saya based on research daripada research lain juga, daripada analis lain. So mereka menjangkakan yang faktor cuaca tahun ni ada sedikit sebanyak mengganggu production ataupun pengeluaran bagi minyak sawit kita. So maknanya pengeluaran bagi tahun ni juga adalah lebih rendah daripada tahun lepas. Jadi menyebabkan permintaan tu mungkin sama. Jadi yang tu menyebabkan harga mungkin naik lately. So anda akan lihat taburan hujan, itu ada jerbu dan kemarau dan sebagainya. So benda ni semua mempengaruhi sebab agriculture ni cuaca adalah faktor utama untuk pengeluaran dia. Jadi akibat kejatuhan harga minyak sawit Malaysia yang teruk juga pada tahun lepas, so kebanyakannya kebun-kebun kecil dan sebagainya biasanya mengurangkan kos dari segi penggunaan baja lah biasanya. Jadi bila dikurangkan penggunaan baja pada tahun lepas, so efek dia ataupun kesan dia akan diterima pada tahun seterusnya lah. Maknanya penggunaan buah tu semakin kurang berkualiti ataupun kurang banyak daripada yang asal sebab dikurangkan penggunaan baja. Jadi dia menyebabkan production tu kurang dan harga tu mungkin akan naik jugalah bila pengeluaran tu kurang. Okey, seterusnya adalah galakkan ataupun pelaksanaan penggunaan minyak sawit biodiesel yang akan bermula dengan kalau tak silap next year. So Menteri Komoditi pun dah umumkan. So Malaysia akan bermula dengan B20 biodiesel. So maknanya permintaan untuk biodiesel tu sendiri akan bermula mungkin akan meningkatkan permintaan tu dalam 500,000 tan metrik jangkaan mereka. So maknanya secara tak langsung dia akan meningkatkan permintaan tu dan menyebabkan harga akan naik lah. So
bila production makin kurang, lagi dia akan naik lah. Sebab tu mungkin akhir-akhir tahun ni bila kita jangkakan production kurang dan penggunaan biodiesel tu pada tahun akan datang pun dia akan menyebabkan harga akan naik. Jadi langkah yang baik biodiesel B20, tapi mungkin agak rendah lah. 20% of diesel tu adalah daripada minyak sawit. So kalau mungkin 30 seperti Indonesia 30 kan, so dia mungkin akan boost permintaan tu lagi lah. Tapi mungkin untuk permulaan ni okey lah B20 tu. So mata wang RM ni ataupun ringgit Malaysia ni sedikit sebanyak memainkan peranan sebab kita nampak kita punya ringgit semakin orang kata weak lah berbanding US. Jadi bila ringgit kita jatuh ni sebenarnya dia memberi kelebihan pada negara-negara yang import daripada kita lah. So sebab dia boleh beli murah lah, ringgit murah kan. Jadi ringgit rendah, so bukan murah. So mereka boleh beli minyak sawit tu pada harga yang murah. Okey, pengurangan duty ekspor. So Malaysia pun nak menggalakkan ekspor ni, dia mengurangkan, so kerajaan mengurangkan duty ekspor. So bagi tahun akan datang mereka akan review setiap bulan untuk menggalakkan orang luar ataupun negara luar ni beli minyak sawit dari Malaysia. So maknanya kita tak ada kos duty ekspor yang ditanggung oleh negara luar untuk beli daripada kita. Jadi harga tu akan murah dan menarik permintaan tu. Okey, ni faktor-faktor yang saya senaraikan adalah faktor global. Faktor global ni biasanya negara jiran kita dan negara pengimport daripada luar. Okey, antara yang utama juga adalah sama juga antara negara pengeluar kita adalah Indonesia. Mereka mengalami cuaca yang sama, so sama bila cuaca kurang baik pada last year dan this year menyebabkan pengeluaran tu agak makin jatuh lah daripada berbanding tahun lepas. Kedua adalah pelaksanaan biodiesel, tapi Indonesia bermula dengan B30 mungkin sebab pengeluaran dia lebih banyak dan dia meningkatkan nilai peratusan dalam biodiesel dia dengan bermula dengan B30. Jadi permintaan dia mungkin akan meningkat lebih banyak lah untuk tahun-tahun akan datang. Okey, antara lain perang dagangan antara China dan Amerika Syarikat. So ni antara main topik lah untuk global. Sama ada saham dan sebagainya dia akan kacau dekat dagangan seluruh dunia ni, sama ada melibatkan agriculture dan sebagainya. Jadi apabila China dan Amerika ni masih tak ada confirmation ataupun dia bergaduh, kita akan tengok apa yang diorang deal. So maknanya kalau China membeli lebih banyak minyak sawit, mungkin dia akan meningkatkan permintaan untuk soya juga. Sebab bila China beli banyak minyak sawit, so harga minyak sawit meningkat dan mereka akan switch ke soya. Sama juga bila mereka dah deal, okay, China nak beli minyak soya daripada Amerika dengan kuantiti lebih banyak, so meningkatkan harga soya dan mungkin mereka akan beli juga minyak sawit Malaysia ataupun minyak sawit mentah ni supaya dia balance. Sebab bila harga minyak soya terlalu mahal, dia akan beli juga minyak sawit sebab dia lebih kurang sama, ia barang pengganti. Jadi mereka akan memerlukan dua-dua ni pada masa yang sama lah. Okay, yang ni main isu sekarang ya. Terdapat isu boykot daripada negara-negara Eropah dan terbaru daripada India. Tapi setakat ni India pun tak ada, kerajaan India masih tak ada kata putus. Mereka pun tak pernah mengatakan yang mereka akan stop. Yang kata nak ban tu adalah association daripada negara India yang nak ban kita punya produk. Okay, so isu boykot ni akan mengurangkan permintaan minyak sawit ni lah. Sebab diorang antara yang top 5 pengimport minyak sawit. Top 1 memang India lah, the first one. So second China, EU antara negara ketiga keempat lah yang membeli minyak sawit daripada Malaysia. Jadi bila diorang ni boykot, akan memberi kesan yang sangat tinggi lah, ataupun sangat teruk lah kepada minyak sawit Malaysia. Okey, ni antara berita yang terkini lah. Bloomberg melaporkan yang kanan ni India tu lah, dia nak ban. So yang sebelah kiri ni berkaitan China dengan US. Mereka nak beli soybean dan menunjukkan ekspor China ni semakin meningkat lah. Okay, saya tak sentuh buat ni. So anda boleh Google lah untuk cari Bloomberg punya news.
Okey, so kesimpulan dia saya boleh dapat katakan mengikut faktor-faktor yang tadi saya senaraikan tu, saya rasa saya menjangkakan harga akan meningkat ataupun naik based on seasonal tadi, based on current issue untuk local dan global. So saya menjangkakan harga akan naik sekitar 2,500. So sekarang dah 2,500, jadi saya menjangkakan harga akan boleh naik ke sekitar 2,000 ke 2,600 ke 2,700 lah untuk the next resistance. Okay, antara isu domestik yang utama bila kerajaan ambil langkah drastik tadi untuk B20, kerajaan sekarang memang kempen minyak sawit dan sebagainya, so kita harap betul-betul berjaya sebab kita trader untuk FCPO tak kisah harga naik ke harga turun ke, kita boleh trade, so kita tak ada isu. Tapi untuk pekebun sawit agak terjejas lah, so diharap langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ni akan membantu harga minyak tu naik juga. So faktor lain adalah kerana pengeluaran semakin susut. Macam tadi saya cakap seasonal tu bermula daripada September hingga Februari. So bila pengeluaran ni susut, maknanya penawaran juga akan berkurang dan permintaan tu jika sama menyebabkan harga tu akan naik. Setakat ni isu India ni tak ada pengesahan lagi dari kerajaan India. Jadi mereka masih meneruskan pembelian tu. So kita nampak harga CPU tu masih stable kekal naik. So bila kerajaan India mungkin umumkan confirm dia nak ban, then kita akan tengok kemudian lah. Sebab mungkin akan ada penjualan yang, ataupun bukan penjualan tapi penurunan harga yang agak drastik. So yang keempat tadi adalah isu trade war tadi, saya dah terangkan. So kita akan tengok apa kesan dia. Okey, untuk analisa pergerakan ni bergantung untuk berpandukan analisa teknikal. So dia based on charting lah. Okey, saya senaraikan kat sini hanya dua, daily dan weekly. Saya buat view secara kasar. Okey, so apa yang saya nampak dekat weekly, yang ni chart weekly. Okey, apa yang saya nampak adalah double bottom pattern bila harga rebound pada bulan Julai hari tu. So macam saya cakap, so ngam-ngam bulan Julai nak masuk Ogos, harga dah start macam nak rebound kan. Tapi bila kita nampak bulan September, Oktober, Disember, then dia akan start move lah. Yang ni kita kata. So sepanjang tahun lepas dan 2 tahun lepas, harga memang start drop ataupun jatuh. Jadi di dalam price channel ni, so dalam channel menurun, jadi kita nampak ada chart pattern double bottom ni, kita nampak target saya adalah X to X, maknanya daripada double bottom dengan dia breakout ni sebanyak 390 mata lebih kurang lah. So maknanya jangkaan bila dia break ni, kita akan ukur daripada sini 390 mata juga, sekitar 2,775 macam tu. Sebab tu jangkaan saya sekitar 2,600 ke 2,700 sampai February next year. Okay, ni weekly lah pergerakan dia. So mungkin ada retracement sikit, turun lagi, so dia naik balik kan. Jadi dia tak straight on the spot, dia terus pergi 2,700. Jadi trading idea ataupun analisis saya lebih pada buy lah. So maknanya bila nak buy dah terlepas, dan kita akan tunggu retracement. So kita akan tunggu kat support dan kita akan buy back. Okay, next is ni based on trend daily. So kalau saya nak bagi, sebab ni chart slide ni pun saya dah buat last week. Jadi harga sekarang pun dah retrace kalau tak silap saya. Jadi lebih kurang sinilah retracement dia. So maknanya tak jauh beza. Jadi saya menjangkakan harga akan retrace sebab dia dah naik banyak kan. So dia dah jauh dengan MA line. Dia pasti akan retrace untuk cari support price. Bila kita tengok RSI dekat bawah ni, saya guna RSI untuk ukur dia punya divergence dan overbought punya level. So kita nampak dia dah touch resistance dan mungkin akan menuju ke RSI support ni. Jadi harga akan turun ke sekitar yang terdekat adalah RBS resistance become support level. So dekat 2,300 ataupun 2,345. Ni yang paling jauh lah jika dia retrace kuat sampai sini. Tapi first level mungkin sekitar 2,440 macam tu. Tengah-tengah kat sini lah. Kita akan tengok how strong dia punya retracement. Okay, next is sama juga. Ini cuma setup yang lain. So saya gunakan Aiki, Ichimoku dan MACD. So pergerakan dia hampir sama. Signal ataupun setup yang dijana daripada indicator yang sama
bagi tahu okay, signal buy bila dia cross EMA, dan sekarang pun dalam posisi cross, cuma saya tak update yang latest punya pergerakan. So saya jangka dia akan retrace ke sekitar MA20 ataupun Ichimoku ni pun jauh lagi. Jadi strong bullish lagi pada saya, dan dia akan meneruskan kenaikan bila dia buat retracement yang agak kuat dekat sekitar 2350 ya, 2400. MACD masih positif, dan pun kita akan jagakan ada sedikit retracement sebelum dia sambung naik untuk last wave. Okay, so kesimpulan daripada analisa teknikal tadi sama juga. Pergerakan mingguan ataupun weekly, harga telah memecahkan resisten downtrend line tadi, channel downtrend line tadi. So dia akan berubah arah untuk naik ke bullish, walaupun temporary, tapi kita nampak positif dari segi pergerakan harga untuk naik. Untuk jangka pendek dan jangka sederhana sebab kita kita buat kajian dari segi weekly. So untuk mengikut carta ataupun chart harian tadi, daily kita nampak dia dah memecahkan psikologi level dekat 2500. So kita akan jangkakan dia akan pergi ke next round up, kita ambil 2600, 1700 psychological dia. So untuk ukuran double bottom tu pun kita nampak dekat situ dia punya target price. Dan indikator seperti MACD, 200 SMA line dan RSI juga menunjukkan harga masih strong bullish dan boleh naik lah untuk dalam tempoh jangka masa pendek dan sederhana ni. Cuma dalam perjalanan naik tu dia mesti ada retracement ataupun correction sebelum dia sambung naik. So yang kita dapat simpulkan hari ni, based on fundamental punya data dan analisa teknikal, kita nampak price tu menunjukkan harga bergerak secara positif untuk naik ataupun meningkat lah pada masa akan datang. Okey, saya serah kembali kepada Anissa. Saya dah habis untuk kat sini sebab kalau nak cerita panjang lebar banyak lagi kan sebenarnya untuk kita kupas. So saya just buat roughly punya penerangan. Okay, terima kasih Encik Farhan. Okay, sekarang kita berada dalam sisi soal jawab. So kepada sekiranya anda mempunyai soalan untuk Encik Farhan, boleh letak soalan anda di question box yang tertera di skrin anda. Okey, untuk soalan pertama kita daripada audience is how many point different that your cut loss point set by percentage or by point? Okey, dengar Anissa? Boleh dengar? Boleh. Okey, point untuk cut loss Okay, actually based on personal punya view lah. Okay, jika anda ambil setup untuk swing ataupun swing, kita normally kita akan guna untuk daily time frame ataupun weekly lah. Tapi weekly ni agak besar. So structure dia kita boleh baca dekat weekly punya structure. So biasanya kita akan tengok daily untuk swing. So biasanya saya akan ambil, kalau weekly swing kita kena standby 20 to 30 points lah untuk kita cut loss. Kita tak pakai percentage sebab percentage untuk futures ni dia bukan kata tak sesuai, tapi dia lebih calculated dekat points lah. Sebab kita ada gap dan sebagainya. Jadi kita ambil points tu dia lebih relevant lah. Sebab bila kita target cut loss 30 points, so kita akan ambil upside. Mungkin risk reward ratio kita 1:1, 30 point dan 60 point macam tu. So untuk short time frame ataupun time frame yang lebih kecil, sama juga kita akan tengok if you ambil 5 points untuk take profit, takkan you nak cut loss 10 points kan. So dia should be akan negatif punya So normally kita akan target 1 to 1. So maknanya kalau saya intraday saya guna 15 minit ataupun 5 minit chart, even 1 minute chart, so saya akan tengok cut loss saya 5 points ataupun 10 point. So take profit
around that lah, sama 1:1 ataupun 1:2. Normally kita sebab kita tengok bergantung pada setup seseorang tu lah, which time frame dia guna, berapa target dia sehari ataupun on position tu lah, maknanya dia swing tu berapa lama dia nak pegang dan risk tu berapa untuk dia dapat reward. So kesimpulan dia maknanya based on daily swing, saya akan target 20 to 30 points maksimum lah untuk saya lah, untuk cut loss. Tapi untuk short time frame, untuk intraday dan sebagainya, maksudnya 5 minit, 15 minit intraday lah, normally kita akan target 5 ke 10 points lah maksimum untuk kita tahan. Sebab modal kita untuk intraday biasanya kecil. Okay. Okay. Untuk soalan kita yang kedua, adakah sentimen pemboikotan kelapa sawit Malaysia oleh negara luar dan faktor cuaca banjir di Malaysia akan mengakibatkan harga FCPO akan terus jatuh? Okay, dia sebenarnya terbalik. So maknanya apa-apa berkaitan, contohnya lah kita nak tengok sekarang kita gaji adalah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Maknanya apa-apa efek ataupun kesan daripada contohnya cuaca, banjir dan sebagainya, adakah dia menyebabkan pengeluaran meningkat ataupun permintaan meningkat. Jadi penawaran dan permintaan ni yang menentukan harga suatu harga CPO ni ataupun minyak sawit mentah ni meningkat. Contohnya kita tengok banjir. So bila banjir, mungkin production tu kurang sebab buah mungkin tak keluar banyak ataupun kita tak boleh nak produk, kita tak boleh buat pengeluaran minyak sawit, kita tak boleh petik buah dan sebagainya. So menyebabkan penawaran tu berkurang. Jadi bila penawaran berkurang, permintaan sawit mungkin orang nak beli sawit tu macam biasa. Jadi bila penawaran berkurang, permintaan meningkat, maka harga akan naik. So sama juga kalau kemarau. So bila buah kurang, kita tak boleh nak produce minyak sawit mentah tu banyak dan permintaan sama, so dia akan meningkatkan harga sawit tersebut. Dan berlaku sebaliknya bila boycott contohnya. Bila boycott, adakah dia mengurangkan permintaan ataupun mengurangkan penawaran? So jika boycott, dia mengurangkan permintaan sebab India tak nak, contohnya India ban minyak sawit mentah. Jadi bila India ni dia tak nak beli minyak sawit mentah dan dia adalah antara pengimport yang terbesar, jadi dia akan memberi kesan kepada permintaan. Maknanya permintaan tu akan berkurang, maknanya penawaran tu sama, production dia sama. Jadi penawaran banyak, maka harga akan turun lah. Sebab permintaan tu dah tak ada. Jadi tak ada orang beli, penawaran tu sama ya. Maknanya kita keluarkan minyak sawit tapi tak ada orang beli. So harga tu akan jatuh. Dan sebaliknya bila cuaca tadi terbalik lah, maknanya permintaan tu sama tapi penawaran dia pula berkurang. So harga akan naik. Okay, Nisa, next. Okay, seterusnya is dari mana boleh dapatkan FCPO daily, weekly ataupun yearly? Nak dapatkan apa tu? Dia punya carta ataupun data? Apa ni data? Dia kata untuk dapatkan chart FCPO. Okay, dari segi chart dekat sini saya kena recommend Bursa Malaysia lah. Jadi anda boleh dapatkan dekat website Bursa Malaysia ada, ataupun anda boleh langgan Bursa Station. Selain tu anda boleh tengok dekat, kebanyakannya menawarkan harga yang bukan real time lah. Maksudnya kita boleh tengok pergerakan harga tu tapi bukan secara real time. Maknanya anda tak dapat tengok short time frame yang kecil tu pada harga semasa lah, ataupun daily pada harga yang semasa. Maknanya lepas habis market anda akan nampak harga tu. Banyaklah source lain, seperti yang lain banyaklah, cuma saya tak boleh nak mention kat sini. Jadi antara salah satu anda boleh dapat dekat Bursa Station, anda boleh langgan Bursa Station ataupun anda boleh google dekat Bursa Malaysia pun ada tunjukkan harga CPO ataupun FCPO. Selain tu untuk dapatkan harga ni anda boleh ke mana-mana broker lah yang menawarkan produk futures ni. So anda pergi ke broker tu, anda buka account futures dan anda akan dapat platform untuk tengok chart daily, yearly dan monthly tu. Selain anda pergi ke Bursa Malaysia, Bursa Station lah. Sebab kebanyakan broker macam saya punya broker, dia menawarkan charting tu free lah untuk futures ni. Jadi mana-mana broker anda boleh lawat untuk buka account dan tengok chart.
Okey, soalan yang seterusnya, where can we get the latest update or news of crude palm oil? Yang saya boleh suggest anda boleh dapat, kalau dari segi data fundamental biasanya saya dapatkan di Palm Oil Analytics. So anda boleh search dekat Google kalau tak silap. Selain Bloomberg lah, so Bloomberg saya rasa ramai yang tak ada platform tu. So anda boleh dapat data daripada Bloomberg juga untuk data CPO ni. Selain tu ada, macam tadi saya ambil daripada apa ni, DH Daily, DH Financial Daily. Siapa yang beli kan, siapa yang ada share ke dan sebagainya, anda boleh dapatkan data CPO tu dalam tu. Ataupun macam tadi saya cakap, saya biasanya dapatkan daripada Palm Oil Analytics untuk data-data ekspor dan sebagainya. So MPOB anda boleh ke laman web MPOB. MPOA pun sama, dia ada association dia. So dia ada website dia yang ada bagi data ni, cuma cepat atau lambat dia orang bagi data tu. Okay, next. Okay, soalan seterusnya is, if we trade for intraday, maksudnya beli pada waktu pagi, waktu siang dan close before market close, bila masa yang sesuai untuk trade? Okay, based on saya punya observation lah, kita kata observation lah, saya tak kata recommend, tapi yang kita biasa tengok adalah yang diaktif adalah biasanya sesi pembukaan tu bila market open, sebab biasanya orang hold position mungkin semalam, lepas tu dia akan tengok hari ni punya opening macam mana. Jadi waktu opening tu biasanya 10.30 ke 11 macam tu, biasanya dia akan aktif lah. Dia akan rancak 1 jam ataupun setengah jam pertama tu, yang biasanya memang rancak sebab satu yang tadi saya cakap, dia hold position dari semalam untuk standby hari ni sama dia nak cut loss ke nak take profit. Kedua adalah bila dia nak tengok apa ni, pergerakan soybean yang mungkin semalam barang pengganti dia, soybean, dalian, bila pergerakan harga ni memberi efek pada kita punya sawit lah. So maknanya bila dia against position kita yang semalam, mungkin orang akan panic waktu open tu. So that's why dia akan rancak pada waktu open. So selepas open pagi dan open tengah hari, 2.30 sampai 3 dan seterusnya biasanya akan pukul 4 lebih macam tu, sebab bila Europe session buka start pukul 4 petang tu biasa market akan rancak sikit lah. So 4, 5 ke 6 tu biasanya akan rancak. Yang paling rancak memang nak closing pun 5 minit last tu dia akan lebih volatile. Okey, kebiasaannya kita trade kontrak FCPO bulan yang mana? Bila masa yang sesuai dia? Okay, sorry saya tak masukkan info ni tadi, tapi saya ada mention yang tadi lah, masa saya terangkan. Okay, yang normally untuk orang yang trade outright, kita panggil trade outright lah, maknanya yang kita trade 1 bulan saja. So biasanya kita akan tengok bulan ketiga, kontrak yang paling aktif. So macam tadi dekat slide, saya boleh go to slide. Okay, so bila anda tengok dekat sini kan, anda nampak slide ni, senarai kontrak FCPO ni. So kita akan trade, orang yang trade outright contract maknanya satu position pada satu kontrak. Macam sekarang kita nampak Januari adalah bulan paling aktif sebab kita akan tengok pada volume dan open interest. So maknanya volume yang paling banyak dekat sini anda nampak November 32 lot, 3 bulan Disember 2019 3,229. So yang paling tinggi adalah pada bulan Januari. So untuk confirmation anda boleh ke laman web Bursa Malaysia. So anda pergi ke Bursa Malaysia Derivative ataupun derivative, anda boleh tengok derivative price, dia akan keluarkan bulan semasa yang aktif tu. Sebagai ada dekat sebelah kiri ke kanan macam tu, dia ada tunjukkan details chart tu. Dia akan senaraikan apa ni? Dia akan tulis lah dekat situ senarai kontrak yang aktif. Jadi kat sini kita tengok senang nak tengok lah. So contoh mungkin anda dapat akses pada chart
ataupun platform untuk futures. Jadi anda tengok kuantiti yang paling banyak dari segi volume dan open interest tu adalah kontrak paling aktif. Jadi kita akan trade bulan tu. Untuk orang yang hold position pula, biasanya kita akan tengok berapa lama dia nak hold position tu. Sama ada kalau dia beli pada Januari, mungkin dia boleh hold paling lama sebulan lah. Sebab bila dia pergi ke next month, contohnya macam sekarang, kita trade bulan Januari. Jika kita masuk kepada 16 November, so bulan Januari tersebut akan berpindah ke jadi second month dekat atas ni. Dia ganti yang Disember pula. So kita akan pegang last bulan tu lah. Jadi kalau anda nak hold lebih lama, mungkin anda akan beli kontrak bulan Februari tadi. So anda akan boleh hold 2 bulan. Jadi kita akan tengok position dulu. Okay. Okay. Soalan seterusnya is dia berkaitan dengan trade. Okay. Macam tadi dia tanya sama ada Cik Farhan recommend overnight instead of intraday. How to avoid the gap and how you determine your level and your trend using daily ataupun M5. Okay. Sebenarnya, okay sekejap Okay, berbalik pada trading idea tu. So dekat sini saya pun tak cerita berkenaan trading setup dan sebagainya sebab kita tak cover bahagian tu. Tapi apa yang saya boleh suggest, biasanya lah saya akan tengok daily as a reference lah untuk kita punya structure. So maknanya sekarang macam tadi saya cakap, sekarang masih uptrend. So kita tak ada position swing. Kalau kita nak swing pun kita dah terlepas kan sebab pergerakan dia dekat bawah. Jadi apa yang saya boleh suggest is kita boleh cari retracement. Maksudnya kalau orang yang nak hold untuk position swing, kita cari retracement. Bila dia dah retrace, confirm daily retrace sampai support, dan kita akan cari reversal point untuk dia reverse up balik untuk buy position balik lah. So untuk yang intraday, biasanya time frame besar ni pun kita jadikan reference. So tapi saya akan guna time frame macam mungkin 1 hour ataupun 4 hours as guide untuk saya trade 5 minit. So biasanya saya trade mungkin 5 minit or less, 3 minit atau 1 minit. Jadi saya akan guna maximum is 1 hour lah sebenarnya. Kita nampak structure 1 hour, okay uptrend, so kita akan cari buy dekat 5 minit ataupun 3 minit ataupun 1 minit. So sama juga kalau saya trade, mungkin saya trade 1 minit, saya akan based on 15 minit punya pergerakan sebab kita nak trade fast kan. So kita nak tahu 15 minit ni dia uptrend dan kita akan cari point untuk intraday dekat 1 minute chart lah. Sebab apa yang saya guna adalah macam tadi di awal pengenalan sesi ni, saya ada cerita yang saya guna algoritmik trading system. So dekat trading system saya, dia dah siap-siap calculate berapa lot saya perlu masuk, berapa lot saya perlu take profit dan sebagainya. Jadi easy for me to trade. So kita, sebab kadang-kadang orang guna MA cross, kadang-kadang kita tak tahu berapa lot kita nak masuk. MA cross ni how strong dia punya MA cross dan sebagainya. Jadi that's why kita buat satu algoritmik trading system untuk kita identify which trend yang strong, which trend yang tak kuat, dan berapa lot kita masuk, berapa lot kita nak take profit dan sebagainya. Okay. Next. Okay. Apa kaitan price FCPO dengan dalian future? Normally jika kita lihat dalian naik, FCPO juga naik dan sebaliknya. So dia ada kaitan tak between these dua ni? Okay, sebenarnya ada kaitan lah. Untuk yang lately dia sangat berkaitan sebab ramai yang sekarang saya tengok trader-trader tengok dalian lah sebab soya bean macam diorang dah tak pandang sangat, tapi sebenarnya dua faktor utama barang pengganti ni adalah dalian dan FCPO sebab dalian dan minyak soy oil. So dalian ni bukan sekadar barang pengganti, dia adalah barang yang sama. Maknanya dalian adalah CPO juga yang didagangkan di China. Maknanya China ni akan ambil import daripada negara-negara pengeluar minyak sawit ni. Dia akan dagangkan dekat negara diorang dan diorang punya stok pun dekat dalian. Jadi bila permintaan dekat dalian tu meningkat, so maknanya China akan beli more from Malaysia ataupun Indonesia contohnya lah. Jadi
dia meningkatkan demand tu bila kita tengok dalian naik. Okay, so maknanya China akan beli from the other country banyak lah. So dia akan push up the price lah. So maknanya kita akan tengok kalau dalian turun, maknanya China tak, maksudnya negara luar punya apa ni, China tu sendiri punya dagangan sawit, iaitu dalian lah. Nama dia dalian dekat China sebab China punya sawit lah. Jadi dia apa ni, memberi kesan secara tak langsung lah. Maknanya bila dalian meningkat, so maknanya orang anticipate okay, China akan beli apa ni, minyak sawit daripada Malaysia lebih. Dan harga akan meningkat lah. Okay. Okay. Soalan seterusnya is, kalau profit, berapa lama boleh withdraw? Profit profit on the same day sebab dia mark to market. Jadi close position normally kita tak sempat lah. Kalau contoh close position pukul 6, kita tak sempat nak withdraw pukul 6 tu. Biasanya kalau sebab ada sebab different broker, different practice. So saya tak boleh kata hari ni saya withdraw, hari ni dapat. Tapi kalau macam apa yang kami punya practice untuk syarikat company saya, kita orang akan request untuk sesi pagi lah. Biasanya petang tu dah boleh clear lah dalam account dia. So maknanya kalau mungkin masuk pagi position 10.30 masuk, okay, pukul 12 dah clear position, ada profit, anda nak withdraw. So mungkin anda boleh withdraw, tapi setiap broker mungkin dia ada cut off time dia untuk withdrawal. Jadi kita tak kata you withdraw pukul 2, you akan dapat petang tu. So mungkin anda kena confirmkan dengan broker mana yang anda buka, withdrawal tu bila. Biasanya take 1 days lah. So maknanya setiap transaction anda akan habis, bila habis transaction pada hari tersebut, dia akan clear terus dalam account. So anda akan boleh tengok anda punya statement tu pada waktu malam ataupun esok pagi lah. Sebelum market buka, kita dah dapat statement. Berapa kita untung, kita nak withdraw esok pagi pun boleh. Tak ada masalah. Okay, because ni soalan kita yang terakhir. Okay, okay, bila Cik Farhan pegang untuk overnight, macam mana Cik Farhan handle the potential risk of gap up and gap down, and macam for few days a big gap up? Okay, normally frank, to be frank lah, sebab benda ni overnight. Sebab sekarang sekiranya personally saya memang tak suggest untuk overnight. So maknanya those yang overnight tu memang dia dah entry position tu dekat permulaan trend tu lah. Jadi dekat sekarang punya position, saya tak suggest untuk overnight. Even you nampak sell ke, you nak swap, bila you sell sekarang trend masih up, so mungkin the risk is greater than you punya reward lah. So apa yang saya boleh suggest, biasanya saya control bila overnight punya position adalah trailing stop lah. So biasanya anda akan masuk swing ni pada permulaan trend. Jadi bila anda dah right trend tu, mungkin at the middle kan, so anda dah ada profit in hand, jadi anda boleh letak trailing stop lah. So untuk avoid gap ni, anda tak boleh avoid lah, sebab bila anda dah hold position, contoh anda the position long ataupun buy pada hari ni, so esok dia buka gap down, then you have to cut. So kena letak stop limit ataupun stop price, dan untuk secure dia punya position tu. Sebab once you nak masuk entry ataupun position, anda dah decide lah untuk berapa untuk cut loss. Macam tadi saya cakap, kalau untuk overnight mungkin anda perlukan 20 ke 30 point untuk standby untuk cut loss sebab gap ni. That's why the way is, kalau you willing to lose ataupun berani untuk ambil risiko 20-30 point loss, then you boleh go overnight punya position. Sebab bila anda tak boleh ambil macam tu, so anda mungkin akan rasa macam esok gap 10 point against pun anda rasa macam alamak silap ni, kena cut. Then once anda cut, then dia akan go dia punya direction. So anda kena tetapkan yang mana plan anda yang sesuai lah. So ada orang dia kata hold overnight ni lebih sekali masuk je, dan tapi profit banyak lah kan. Tapi kita akan tengok the other side, kalau dia against kita juga. Sebab kalau dia against, dan kita akan rugi banyak. Tapi
the reward and the risk tu yang kita akan kira lah untuk measure. Tapi untuk intraday ada save dia sebab dia tak ada gap tu. Maknanya kalau hari ni saya close position, esok gap up ke gap down, saya tak ada masalah, saya akan masuk esoknya. Tapi mereka lost opportunity bila direction tu betul. Contohnya saya trend long, saya intraday hari-hari saya long, tapi saya terlepas gap tu. Mungkin gap tu 20 points gap up. So saya terlepas opportunity 20 points gap tu profit lah. Berbanding dengan orang yang overnight. So setiap trader tu ada pro and cons lah. Sama ada dia nak trade overnight ataupun intraday. So dari segi risk dengan reward, dari segi kekerapan, how frequent dia nak masuk keluar market. So dia tengok pada masa. Selain modal dan setup tu lah. Okey, Farhan. Dan kepada anda semua, kerana masa amat mencemburui kita pada hari ini, so saya terpaksa tamatkan sesi webinar kita. So sekiranya anda mempunyai soalan untuk Cik Farhan, boleh kontak Cik Farhan? Boleh ya Cik Farhan? Boleh, sekejap saya sharing. Okey, saya ada Facebook, Telegram channel, which is anda boleh contact dekat situ ataupun anda boleh hubungi saya juga dekat WhatsApp ataupun call lah. Normally WhatsApp pun okey juga. So kalau anda nak info berkenaan futures secara overall lokal dengan global, so anda boleh ke Telegram channel ni. So dia free lah, saya masukkan nota dan sebagainya. So saya akan tambah input dari semasa ke semasa lah. So apa-apa info, mungkin ada webinar session daripada Bursa next time, so saya still akan upload dalam channel tu. So just follow my channel, my Facebook page, ada WhatsApp call, anda boleh call dan WhatsApp untuk tanya lebih lanjut berkenaan FCPO ataupun futures. Okay, that's all. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Farhan kerana berkongsi ilmu bersama kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa untuk mengikuti sesi webinar kita pada hari ini. Okay, terima kasih Anissa dan LiveChamp juga Bursa Malaysia kerana beri peluang kepada saya. So mungkin ada next round kalau session yang lain, so kita boleh bekerjasama kemudian hari. Terima kasih Smita dan semua yang membantu dan semua audiens. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana mengikuti webinar kita sepanjang tahun ini, tahun 2019, yang dianjurkan oleh Bursa Malaysia Derivatif, dan semoga dan berharap semoga kita berjumpa lagi untuk di sesi webinar pada tahun hadapan. Okey, selamat malam. Terima kasih semua.